Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula perbincangan kita tafsir suratul Kahf. Pada kali yang lepas kita membincangkan ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-14 daripada suratul Kahf, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para pemuda yang pergi ke gua berkenaan dan kemudian mereka itu menghadapi sebelum mereka pergi ke gua, mereka menghadapi pemerintah pada zaman mereka dan mereka berdiri untuk melawan ataupun menentang penyelewengan yang ada. Dan Allah menyebut tentang mereka yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas. Allah menyatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Allah menyatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami menceritakan kepada kamu berita mereka yang dengan sebenarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat jantung-jantung hati mereka. Yani kami teguhkan jantung hati mereka, dan kita telah bincangkan makna rabat pada kuliah yang lepas. Kami ikat jantung hati mereka idza qamu, tak kala mereka berdiri, faqalu, dan mereka menyatakan rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Perkataan berdiri boleh juga dipaham seperti mana kita sebut dengan lantang menyatakan pendirian mereka menghadapi pemerintah yang ada pada zaman mereka. Rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan menyeru selain daripadanya sebagai Tuhan. Laqad qulna idzan syatata, jika kami buat yang demikian maka benar-benar kami akan menyeleweng ataupun kami akan tersasar jauh dari kebenaran. Kita sambung ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maksudnya sambung daripada cerita itu masuk kepada perkataan mereka yang baru. Kata mereka, haula'i qaumuna, mereka itu haula, mereka itu qaumuna, kaum kami. Ittakhadhu min dunihi ilaha, telah mengambil selain daripadanya, yakni selain daripada Allah, sebagai Tuhan-Tuhan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, mengapa tidak mereka datangkan ke atas berhala yang mereka dakwa itu dengan sultanin bayyin, dengan kuasa yang kukuh ataupun dengan maksud dengan hujah yang kukuh. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba,
siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah mengada-ngadakan iftira, mengada-ngadakan Allah ke atas Allah, kadziban, pendustaan. Kita baca tafsir ini dulu. Kita bincang ayat ini dulu sebelum kita bincang perkataan mereka yang seterusnya. Dalam ayat ini mereka sebut tentang keadaan kaum yang mereka hadapi. Apakah keadaan kaum yang mereka hadapi? Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi ilaha. Tadi dalam seruan mereka seru Allah, Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Tapi kaum mereka itu mengambil selain daripadanya, yakni selain daripada Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, jika tidak mereka itu membawa satu hujah yang, mengapa tak bawa hujah yang kukuh? Apa pasal yang kata berhala ni sebagai Tuhan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak bagi faham perkara ni, saya selalu sebut basic untuk kita faham. Manusia ni Allah jadikan dia percaya kepada wujudnya Tuhan. Kalau kita tak ajak pun dia akan kata Tuhan ada. Dalam diri manusia itu sendiri memang ada perasaan itu atau keyakinan tentang kewujudan kuasa yang lebih besar yang menciptakan alam ini. Inilah sebabnya kita melihat dalam dunia ni manusia banyak yang beragama. Kalau tak beragama pun mereka kata Tuhan ada. Hatta mereka yang menentang Nabi pada zaman Nabi Muhammad, mereka kata Allah ada. Sebab itu kita tengok Nabi kita Muhammad namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah maksud hamba Allah. Siapa Abdullah tu siapa? Abdullah tu siapa? Bapa Nabi. Bukan Nabi bagi nama kat bapa Nabi. Nama zaman Quraisy lagi. Maksud mereka pun tahu Allah, hamba Allah. Masa Quraisy tawaf, sebelum Nabi datang pun, labbaik Allahumma labbaik. Sebut labbaik Allah. Mereka lawan Nabi pun, mereka tulis, masa mereka kepung Nabi, mereka tulis bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Inilah perjanjian kaum Quraisy untuk memotong hubungan dengan Bani Hashim. Abu Jahal, Abu Lahab lawan Nabi pun masa mesyuarat, wallahi, demi Allah, sumpah Allah. Maksud apa? Maksud hatta yang melawan Nabi pun percaya wujudnya Tuhan. Mempercayai wujudnya Tuhan tidak menjadikan seseorang itu beriman dengan iman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat itu, agama-agama lain yang ada di dunia ni pun kebanyakannya mempercayai Tuhan. Walaupun sebahagian agama macam agama Buddha, dia dia bukan God centric. Dia bukan mempercayai Tuhan, dia human centric. Dia mempercayai kekuatan diri manusia. Ramai orang ingat Buddha tu dia agama Tuhan. Dia percaya satu super power yang lain. Pun akhirnya dia percaya satu kuasa yang kuat, lama-lama dia tabalkan macam Buddha tu juga, seakan dah jadi Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah manusia ini secara umumnya percaya adanya Tuhan. Kita pergi lautan Amazon ke mana, ada aja kaum, adalah mereka percaya kepada, mereka mungkin tak sebut Tuhan, tapi mereka percaya ada satu kuasa yang lebih kuat pada mereka. Satu kuasa yang boleh mereka minta tolong, yang mereka ya'budu wa yasta'in,
yang seseorang itu sembah dan minta tolong. Percaya. Sebab itu manusia pilih untuk beragama. Golongan yang tak beragama ni sikit. Hatta golongan yang tak percaya pada agama-agama, mereka kebanyakan masih lagi percaya tentang kewujudan Tuhan. Cuma mereka tak percaya apa yang dinamakan, apa yang mereka sebut organized religion. Agama secara tersusun tu mereka tak percaya. Tapi mereka kata God, Tuhan itu exist, ada, and God is beyond any religion. Tuhan itu merentasi segala agama. Jadi mempercayai kewujudan Tuhan ada dalam diri manusia. Macam manusia sayang kepada ibu dia, ibu sayang pada anak dia, bapa sayang pada anak dia. Yang ni tak perlu nak ajak banyak, dia percaya sendiri, dia ada sendiri. Kalau kita ambil satu budak, kita panyut pergi kat satu pulau, tak ada siapa membesarkan dia. Kalau dia berjaya membesar, dia jadi manusia, dia akhirnya akan cari Tuhan. Apabila kita faham ini, kita kena faham apa akan terjadi jika manusia percaya kepada Tuhan tetapi tidak ada bimbingan daripada wahyu. Apa akan terjadi? Saya buat contoh ni bagi mudah faham. Ada satu kaum duduk dalam satu pulau ataupun satu tempat. Kaum ni tak ada rasul, tapi semua mereka sembang. Percayalah bahawasanya Tuhan ni ada. Kawan ni kata mesti kita tak boleh wujud saja, ada kuasa lain yang lebih kuat. Semua percaya. Lalu dia pergi tanya yang cerdik sikit di kalangan mereka tu, ada tak kuasa lain? Ada. Mesti ada kuasa yang lebih kuat pada kita, yang cipta kita. Dia percaya. Tapi kalau semua ramai-ramai tu ada satu orang yang pandai sikit, orang tanya kat dia, agak-agak kuasa ni macam mana? Macam mana rupa dia? Ataupun satu orang, dia berdiri mari kat kaum dia, wahai kaumku sekalian, setelah aku fikir, aku renung dan kita semua setuju, Tuhan ini ada. Satu kuasa yang berkuasa kata kita. Apa mereka akan tanya dia? Tuan, Tuhan tu macam mana? Betul tak? Itu mesti soalan yang bertanya. Lepas dia dah kempen, dia kata, tak apa, bagi masa kat saya seminggu, nak tengok Tuhan macam mana. Kalau ada wahyu, tak apa. Bila tak ada wahyu, dia pun balik duk merenung. Macam mana nak bagi habaq ke depa Tuhan ada? Mulalah dia ukir benda. Ukir batu, ukir kayu. Manusia tuan-tuan, apabila dia mengukir ataupun dia membuat sesuatu objek yang ada di dalam khayalan dia tidak akan lebih apa yang telah dicapai oleh mata, telinga, pendengaran, penglihatan dia. Igawan dia lebih kurang macam tu. Tuan-tuan tengok filem-filem barat buat alien daripada planet, lebih kurang binatang-binatang dalam dunia ni juga. Sebab itu yang kita tengok. Bila orang kulit hitam, Tok Sami kulit hitam andaikan Tuhan, maka dia buat patung-patung hak dalam hutan tu, hak geng-geng kita tengok macam muka depa. Cuma siung bagi panjang sikit, misai bagi bertaring sikit. Jadi orang pun tengok, dia kata, inilah Tuhan, nampak, jangan buat main, cengeng ni. Itu bermula berhala. Pasal wahyu tak ada, dia nak kena depa tanya, dia nak kena jawab. Lalu mereka akan tanya dia pula, Tuhan ni dia mau kita buat apa kat dia? Kita nak jadi orang dekat dengan Tuhan. Kita suka Tuhan, Tuhan cipta kita.
ataupun Tuhan ada kuasa, kita mesti minta pada dia. Dia mau kita buat apa? Dia kata, hang bagi masa seminggu lagi kat aku. Dia balik pula fikir. Dia kata, ni, kita tak dia punya patung tengah ni, patung Tuhan ni, kita pusing kok keliling ni. Dia main akai. Hak lain pula kata, kita juris mandi dia. Hak lain pula kata, kita bubuh susu atas kepala dia. Hak lain pula kata, kita pergi sujud kat dia. Lama-lama dia duk khidmat, lama orang nak buat, dia kata, aku buat patung ni, depa ramai duk mai. Aku tak boleh apa, duk kena jaga patung ni. Dia habaq kata, Tuhan kata hampa kena baling sikit duit siling mai. Ataupun mai ke apa. Baru boleh kawan hak buat patung tadi dapat untung sikit. Ataupun dia kata, hampa letaklah ayam ke apa lebih kurang depan ni. Duk mai tangan saja, yang Tuhan pun tak padan. Maka orang-orang yang berada di belakang berhala tu, mula-mula mungkin dia nak jawab soalan, tapi lama-lama dia mula create ibadat. Daripada menggambarkan Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan kendaki ibadat daripada hamba-hambanya, kemudian dia juga mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Sebab itu apabila datangnya agama, apabila datangnya wahyu mengajar kita beberapa perkara. Pertama, Tuhan tak boleh sama dengan makhluk. So tak ada siapa boleh ambil kesempatan duk pergi ukiak petang-petang, pergi jual. Tak boleh, Tuhan tak boleh jual. Duk pergi ukir, lepas ukir, lepas tu dia pergi jual, dia pergi sembah. Ini cerita, memang cerita ni suka tak suka, cerita bodoh lah. Kan? Cerita ni mustahil. Sendiri buat, sendiri takut. Kan? Kan sendiri orang pakai buat muka hantu, dia tengok cermin, dia sendiri takut. Mustahil. Ini bukan akal yang cerdik. Tuhan beyond any imagination. Tuhan merentasi segala imajinasi manusia. Tuhan tak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Maka itu akidah Islam. Tuhan tak sama dengan apa. Maka sebab itu orang Islam tak ada apa. Kita buat hari buka masjid di Kuala Perlis tu. Ada orang bukan Islam mai jumpa saya. Satu orang tu, dia cerita dia hari ni nak menangis kerana baru dapat peluang sejak kecil duk kayuh basikal depan masjid, tak berani nak masuk, orang tak bagi, takut orang marah. Duk fikir apa ada dalam tu. Depa duk panggil sehari 5 kali, ni ada apa dalam? Dia kata bila kita bagi tahu ada hari masjid ni dibuka untuk orang bukan Islam untuk datang, dia tanda hari tu dia mesti mai. Dia pun mari kita bagi makan apa, dia ikut masjid Kuala Perlis. Dia masuk tengok tak ada apa. Kosong. Tempat mimbar ada, tak ada apa. Dia tengok orang Islam sembahyang, tak ada apa. Kita terang tentang azan, kita bagi tahu ini agama Islam, Tuhan tidak dibayangi. Tuhan tak berada di satu-satu tempat di dalam kehidupan makhluk ni. Tuhan laisa kamitslihi syai'. Sebab itu antara teras ajaran agama wahyu, dia tak bagi kita andai-andaikan Tuhan. Siapa duk pi andai, pi lukis ke, pi buat tongkoi apa ke, hatta kalau dia buat ambil tangkal pun dia anggap sebagai syirik. Tangkal gantung pun tak boleh. Apatah lagi pi pacak Tuhan satu, gambar Tuhan satu, tak boleh. Yang kedua, tadi apa dah? Setelah dia habaq Tuhan macam mana, dia balik ukur, dia bertanya apa dah? Tuhan mau apa? Dia pun balik reka. Ada yang kata juri hayak, ada yang kata berjalan atas api, ada yang kata lompat-lompat bubuh api lari, pusing keliling. Perkara yang kedua, bila Nabi datang, yang Nabi ajak, ibadat tak boleh reka. Kalau reka, jadi macam tu. Bila reka saja,
Hak toki ambil kesempatan. Mula-mula suruh juri hayak, lepas tu juri susu. Aku duduk tunggu saja. Hampa kena balik sikit. Mai ke perak ada, tahu mai. Balik-balik tengok-tengok, tak ada. Dia kata Tuhan ambil tu. Tuhan apa? Hak duduk tunggu tu lah. Macam dulu-dulu budak kita kan. Nah, tu budak Melayu kita kan. Tak buah limau. Tak buah limau apa-apa. Lepas tu ada budak-budak kita pergi ambil. Dia Jawa ada juga dulu. Bubuh makanan, tengok habis. Dia kata Tuhan dah makan. Takkan Tuhan makan limau. Tapi lama-lama kawan yang letak pun pandai juga. Dia kata mesti bukan Tuhan makan ni. Hak ni mesti hak kepala hitam makan. Tu dia buah limau plastik. Kan? Artinya ada orang yang sudah mengambil kesempatan, maka ibadat tak boleh reka. Bila reka ibadat dinamakan dengan bid'ah. Hak tu dia marah kita sebut bid'ah. Tak boleh reka. Nabi yang larang. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini benda yang bukan daripadanya, dia ditolak. Hadis diriwayatkan oleh Asy'ari yang Muslim. Kenapa? Kalau kita benarkan reka, jadi macam itulah. Mula-mula dia ni semayang bagi 5 waktu. Kawan ni fikir, 5 waktu nampak tak ada untung apa. Hampa mau tak saya ajak satu semayang, orang lain semua tak tahu, saya nak abang kalau nak semayang tu kena mengikut saya. Kita tengah malam ni pukul berapa mai, dia pun reka. Sebelum nak semayang tu, dia mula tambah benda lain. Hak dia untung sikit. Mula-mula tak berapa ni, lama-lama orang mati boleh buat duit. Ni boleh buat duit. Amalan agama semua boleh buat duit. Orang yang ada di belakang. Sebab apa? Sebab dia ada orang ambil kesempatan. Sebab tu agama tak benarkan. Jangan syirik, jangan reka ibadat. Kalau reka, jadi macam ni. Tuan-tuan faham? Bila tuan-tuan faham itu, maka itulah apabila Allah Subhanahu wa taala mengulangi hal ini banyak tempat di dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan cerita di atas lisan kaum, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi ilaha. Mereka itu kaum kami yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Kalaulah mereka mari satu bukti yang kukuh, yang tu kata Tuhan, yang tu kata amalan yang Tuhan mau. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan, yang mengada-ngadakan di atas Allah pendustaan. Ada atas Allah pendustaan. Susu tuang atas tu, Allah tak suruh. Kehabat tu kadang-kadang saya buat contoh, hatta bid'ah. Tawaf Kaabah. Tawaf Nabi suruh kita, ajak kita tawaf. Kemudian sebelum kita sampai ke Hajar Aswad, antara rukun yang mani ke Hajar Aswad, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sepanjang tu boleh. Nak baca Quran pun boleh. Nak doa pun boleh. Nak diam saja pun boleh. Tak apa. Tapi mari setengah orang fikir, ni tak syok macam tu. Kita kena ajak jemaah ni, pusingan pertama apa baca hak ni. Dia kena ada bacaan pusingan pertama, bacaan pusingan kedua, bacaan pusingan ketiga, bacaan pusingan keempat, kelima sampai ketujuh. Dalam hadis tak ada. Buku hadis cari tak jumpa. Nabi memang tak ada, tapi saya ada buku saya jual. Baru boleh buat bisnes. Baru buat buku. Lepas buat buku, payahlah makcik tu kata, nak hafal tak boleh lah, panjang sangat. Ni ada audio punya, kita buat, boleh bolang telinga sambil tawah dengar, sampai ikut. Satu lagi bisnes. Kalau tak boleh juga, kita sewa satu mutawif, sambil duduk tawaf, dia riau, kita ikut ke belakang. Sebab tidak, hampa baca tak betul. Padahal semua itu tak ada. Pada tawaf banyak doa boleh baca.
Sebab apa buat tu? Pasal ada orang boleh buat bisnes. Kalau biar pada sunnah saja, tak ada sebab buat bisnes. Bisnes takat nak bawa pergi Mekah tu tak apalah, tambang-tambang. Bisnes atas urusan agama tu. Sampailah begitu juga. Orang mati. Siapa amal soleh dapat? Siapa tak amal soleh? Doa anak yang soleh boleh, doa kaum muslimin juga boleh. Tapi yang ni tak ada bisnes. Ayah kita mati, dia pun main habaq kita. Tak ada nak buat apa-apa kat ayah, saya boleh tolong buat. Nak buat apa? Ni semayang kok dia tinggal, kami buat. Kami fikir kami murah sikit, 3,500 okeylah, settle. Nak selesai dengan Tuhan 3,500. JPJ saman pun kadang-kadang 4,500. Sebab ada orang. Maka agama jaga hal ini supaya jangan ada orang exploit, jangan orang ada ambil kesempatan. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta pada Tuhan. Hak ni paling zalim. Sebab tu dusta pada Tuhan zalim, buat hadis palsu zalim. Sebab tu antara benda yang Allah larang dalam Quran, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, iaitu kamu kata, kamu sebut mengenai Allah Taala apa yang kamu tidak tahu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kira apa dah ni? Hari ni masuk ke berapa? Saya nak kena pergi malam puisi buat tak tahu. Sekejap lagi ni. Okey. Sambung ayat tadi. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idh i'tazaltumuhum, dan jika kamu ingin menjauhi mereka, wa ma ya'buduna, dan apa yang mereka sembah, illallah, selain daripada Allah Ta'ala, fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat pelindungan ke gua, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, dan akan yanshurnya menyebarkan, membentangkan untuk kamu, lakum rabbukum, Tuhan kamu, min rahmatihi, daripada rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan dia akan memudahkan untuk kamu, min amrikum, daripada urusan kamu, mirfaqa, kemauan hidup. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh mereka buat apa? Cari jalan, maka dapat kepada mereka ilham ataupun seumpamanya daripada ajaran yang mereka ajar. Tak ada cara. Kita kena i'tizal. Wa idh i'tazaltumuhum, jauhilah mereka. Jika kamu jauhi mereka, wa ma ya'buduna illallah, apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, kamu pergi ke gua. Bila kita, ini satu perbincangan yang para ulama bincang di dalam kitab-kitab mereka. Mereka tak boleh dah setelah fikir mula-mula bangkit lawan, mula-mula cuba cegah kejahatan kaum mereka, tapi tengok-tengok tak jalan kaum mereka ni. Bahaya lagi dah. Lama lagi kalau duduk, mudarat tu bukan akan mari dengan orang mereka sikit. Tak leh, tak ada cara dah nak hidup dengan mereka ni. Lalu pi uzlah, bawa diri, bawa diri ke mana? Ke gua. Hadirin yang dirahmati Allah, bolehkah kita bawa diri? Kita geram kat orang kampung kita, tak dengar, kita pun bawa diri. Yang ni perbincangan panjang. Bila kita boleh bawa diri? Nabi Yunus alaihi salam, Allah marah dia tinggal kaum dia. Nabi Muhammad tak ada, Quraisy lawan hebat, Nabi tak boleh tinggal. Allah suruh sampaikan,
walaupun apa yang baginda hadapi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai tu rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Nabi kena sampai. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Jika kau tak buat, kau tak menyampaikan amanah risalah yang telah ditunaikan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan pelihara engkau daripada manusia. Kena. Bila kita boleh pi ni? Nak pi lari diri ni, tak mau bercampur ni bila? Bila dah tak ada jalan. Lagi ada ruang, lebih baik al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zam ajra minal mu'min alladhi la yukhalitun nas. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar di atas kesakitan yang mereka kenakan lebih baik daripada mereka mukmin yang tak bercampur dengan orang. Wala yasbir ala adahum, dan tak sabar di atas kesakitan yang mereka kenakan. Dia memang kena, pendakwah kena hadapi, melainkan apabila suatu keadaan di mana seorang tu tak ada jalan dah, melainkan apa yang melainkan dia kena bawa diri dah. Kalau kita duduk juga dengan puak tu, kita dengan kita habis. Sebab tu Nabi SAW cerita pada akhir zaman, du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru kepada neraka jahannam. Faman ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang sambut seruan mereka, dicampak ke dalam neraka jahannam. Siapa yang sahut seruan mereka pada neraka jahannam, dicampak ke neraka jahannam. Huzaifah tanya, sifhum lana ya Rasulullah, bagi tahu sifat kepada kami macam mana depa tu. Nabi kata, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka daripada sekulit dengan kita dan bercakap dengan bahasa kita. Yakni orang Islam macam kita juga. Kemudian ayat pun ayat-ayat agama macam kita juga. Huzaifah tanya, ya Rasulullah, bagi tahulah, apa kami nak buat kalau jadi macam tu? Kalau jadi keadaan macam tu, kami nak buat apa? Kacau ni. Nabi kata, talzim jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu pegang dengan jamaah al-muslimin, yakni jamaah kaum muslimin, bukan jamaah Islamiah. Tu tafsir salah orang. Hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam. Tak. Nabi kata jama'atul muslimin, jamaah kaum muslimin, iaitu apabila adanya pemerintah Islam yang menghadapi golongan-golongan yang sesat. Itu nama jama'atul muslimin. Wa imamahum, dan imamnya. Huzaifah tanya, illam takun jama'ah wala imam. Kalau jamaah pun tak ada, imam pun tak ada. Nabi kata, i'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan puak tu semua sekali. Saya campur. Artinya sampai satu zaman kena tinggalkan. Kalau kita duduk dengan mereka, bukan kuih mereka nak elok dengan nasihat kita, kita kuih dok rosak dengan mereka. Hak tu kita kena tinggal. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Allah suruh pergi ke mana? Pergi ke gua. Hadirin dan hadirat, gua sempit kan luas? Tuan-tuan pernah pergi gua? Bukan gua musang. Gua sempit kan luas? Di luar dengan dalam gua, mana sempit mana luas? Luar lah luas, gua lah sempit. Tapi Allah kata, yanshur lakum rabbukum min rahmati. Tuhan melebarkan, membentangkan untuk kamu, Tuhan kamu membentangkan untuk kamu daripada rahmatnya. Ini saya nak sentuh sikit sebelum kita. Allah kata masuk dengan gua, Tuhan bagi rahmat. Rahmat sempit ni tempat ni. Rahmat Allah luas. Inna rahmatallah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu membentangi segala-galanya. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat aku itu membentangi segala-galanya.
luas. Tapi dalam ayat ni, ayat Allah cerita pada kita, nak dapat rahmat ni bukan mesti tempat yang luas. Nabi Musa alaihi salam dia hadapi Fir'aun, dan dia dapat rahmat dalam keadaan dia disingkirkan oleh Fir'aun, bawa seorang diri. Nabi Yusuf alaihi salam dapat rahmat Allah masa duduk dalam telaga, masa duduk dalam penjara. Rahmat Allah. Siapa lagi dapat rahmat Allah? Para Nabi. Berapa ramai para Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat rahmat Allah ketika berada di dalam ghar, dalam gua Hira, dalam gua Thur. Betapa banyak para anbiya dan orang-orang saleh yang mendapat rahmat Allah ketika mereka di dalam penjara. Pemuda-pemuda ni duduk luar, Allah kata pergi ke gua, dapat rahmat. Jadi nak dapat rahmat Tuhan, kadang-kadang dia tak ukur dengan tempat. Rumah sempit, yang taat pada Allah, yang salat 5 waktu, yang sentiasa berzikir, mendapat rahmat Allah dan keistimewaannya dan kebahagiaan hidupnya lebih banyak daripada rumah hak luas bertingkat-tingkat. Rezeki yang sedikit, yang taat kepada Allah, yang patuh arahan Allah, dapat rahmat Allah lebih banyak daripada gaji yang berpuluh-puluh ribu. Kita kena percaya. Allah kata fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Pergi ke gua, Allah tebarkan untuk kamu rahmatnya dan Allah mudahkan untuk kamu urusan kehidupan. Kena percaya. Kalau Allah mau, walaupun kita ada kerja besar tapi haram, tukar pergi ambil kerja hak kecil tapi halal, ada rahmat Tuhan. Ada kerja tak boleh solat, berhenti cari kerja hak boleh solat, gaji kurang sikit tapi ada rahmat Tuhan. Kalau kita percaya yang itu, kita tinggalkan perkara-perkara yang mungkin kita ada peluang lebih enak, tetapi kerana kita yanshur lakum rabbukum min rahmatih, nak tunggu Tuhan menyebarkan rahmatnya sekalipun duduk dalam gua yang sempit. Yang ni kepercayaan dan keyakinan dalam hidup kita. Kita ni nikmat, boleh datang ke masjid, salat, balik, sadrul roh, rahmat Tuhan, dada yang lapang. Sebahagian orang, mungkin kita tak terbiasa, kita rasa, kita tengok kat orang lain, mereka tu tak semayang tak apa, tapi tengok, ui, makan mewah, kereta besar, rumah. Kita rasa kita macam hidup mereka lapang. Kita tak tahu, mereka mungkin jauh lebih sempit daripada kita. Itu yang saya selalu sebut. Berapa banyak artis yang bunuh diri. Berapa banyak ni, budak-budak muda duk suka, artis satu popular Korea yang bunuh diri, yang gay, BTS boy apa semua ni. Semua ni macam-macam lagi lah kumpulan artis Korea ni. Budak-budak kita semua teringin nak jadi apa, famous, ikat rambut, bubuh hidung mereka macam tu sikit, rambut. Dia rasa dengan itu dapat kebahagiaan. Dia tak tahu mereka tu sendiri suffer. Ada yang tak boleh keluar, ada yang menderita, ada yang kemurungan. Kerana kebahagiaan tidak diukur oleh itu semua. Belum tentu orang yang main naik motor masjid pelan-pelan tungkat motor pun nak start 2-3 kali, kurang bahagia daripada yang naik kereta besar yang tidak menghadiri tempat-tempat salat. Ini perkara yang kita kena tahu, kerana kita kadang-kadang kita tengok orang, kita tak tahu. Kita sangka semua dia Allah senang dia Allah. Belum tentu orang yang kaya, duit banyak,
makan malam ni lebih sedap daripada yang tuan-tuan akan makan. Pasti sedap duduk di lidah. Apabila kita tahu dunia ini sementara dan Tuhan melebarkan rahmatnya, maka kita baca kisah-kisah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kaum yang lepas. Dia sebenarnya ada sambungan lagi tentang keadaan Michael Langgo. Saya patutnya sambung, cuma dah masuk waktu ke? Sebelum tu, pasal saya nak kena ke lain, saya buka pada soalan dulu. Ya. Sajak pergi umrah. Ada orang marah pada saya sebab saya kata remeh. Saya bukan maksud remeh tu bahawasanya benda tu tak. Kita semua ni, tiba-tiba yang tak pernah kenal dia, semua pakai sebut nama dia. Dia ni ada produk dia, produk kecantikan dia. Lebih ramai orang kenal, lebih untunglah orang yang kalau ada produk ni. 1.9 ataupun hampir tak ingat, tapi saya ingat dekat 2 juta followers dia di dalam Instagram dan seumpamanya. Dan dia macam itulah, tuan-tuan tengok ramai kosmetik yang keluar kosmetik ni, dia akan buat benda-benda yang nak bagi orang cakap pasal depa. Bila orang cakap pasal depa ni, jadi mungkin kadang-kadang depa pun menyesal juga, kan? Dia kena entah dia menyesal, tapi itu adalah hidup dia. Tak apalah, orang kita sensitif pasal benda tu salah, is okay. Tapi saya nak ceritanya beberapa hal, beberapa perkara. Yang pertama, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan dia ni, ataupun bukan dia lah, siapa-siapa saja yang mempunyai benda hal yang seperti itu. Saya dah sebut. Pertama, kita apabila mungkar yang seperti itu dia buat, kita bantah lah. Apatah pula membabitkan tempat-tempat suci. Kesalahan dia apa? Kesalahan dia berpakaian wanita sedangkan dia lelaki dan pergi masuk pula dalam kawasan wanita. Ini salah. Dia mencemarkan tempat tu. Cuma mencemarkan Mekah ni satu dosa. Dan kita nak ingatkan dia, dan orang yang mungkin terpengaruh akan kata bahawasanya, oi, kalau salah mesti tak boleh buat kat Mekah. Tapi bila boleh buat juga tu, artinya tak jadi apa-apa tu, okey lah. Tapi itu bukan tanda okey. Di Mekah ada ramai orang yang penipu umrah. Ramai ada. Dia janji di sini, dia habaq mai tuan-tuan, dengan masjid lebih kurang 50 km ya. 50 meter ya. Dengan masjid lebih kurang 50 meter ya. Sudah bayarlah kita ni bagi. Pipi sana, tu dia kat 1 kilometer. Dia kata dulu janji macam lain. Ujian Allah, kita kena sabar. Dia uji. Dia ambil duit kita. Dia tipu, dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah duduk dalam depan Kaabah lagi, dia duduk pergi ambil gambar apa semua, dia tipu jemaah. Sama-sama, yang tu pun dosa pakai kain telekung. Yang ni dosa ambil duit orang. Hak tu kena minta ampun dengan Allah, hak ni kena minta maaf kat orang, bayar balik, baru Tuhan ampun dia. Maksudnya bukan nak cerita pembahagian apa. Hak cerita buat perangai tak elok di Mekah ni, pakat-pakat ada lah. Itu semua taklah menjadikan duit dia halal, dan yang ni juga tidaklah menjadikan telekung dia halal kerana dia pakai di Mekah. Di masjid pun ada ustaz seorang, hak di Kedah. Ayah dia orang elok-elok, mufti ke apa, dia buat isyarat lucah dalam masjid. Dalam masjid buat isyarat lucah. Itu mencemarkan tempat yang boleh buat isyarat lucah dalam masjid. Kalau sajak pakai telekung mencemarkan tempat, dia pun mencemarkan. Artinya orang yang mencemarkan tempat suci ni banyaklah.
Bahkan dalam sejarah ada kaum Qaramitah pernah mengambil, pernah pergi menawan, mengepung Kaabah, mencungkil Hajarul Aswad dan membawa balik ke negeri mereka Hijr. Selama 20 tahun Mekah tak ada Hajarul Aswad, Kaabah tak ada Hajarul Aswad, dicuri oleh puak Qaramitah dalam sejarah. So jangan siapa fikir kalau benda tu boleh dibuat di Mekah, it's okay. Bukanlah untuk dia sajalah, untuk siapa-siapa saja. Dia buat di Mekah pun okey, kira boleh lah. Itu bukan alasan. Kedua, tuan-tuan, apabila kita tengok orang buat salah macam tu, yang terbuka, semua ni salah belaka ni. Ada kesalahan dia dengan Tuhan. Kita kena bagi tahu, kalau dia dengan Tuhan, dia minta ampun. Tapi apabila dia seolah-olah kempen benda tu, publicizekan kesalahan tu, itu dia buat kesalahan kedua, mengajak orang kepada keburukan. Tapi saya nak nasihatkan, kita komplain perbuatan yang tak patut, mencemas, semua okey. Tapi jangan kita kata fulan laknatullah, engkau bin sekian-sekian bin Tuhan laknat engkau. Sebab walaupun laknat ni dalam agama ni dia ada, tapi dia laknat jenis, dia tak laknat individu. Siapa yang minum arak, Allah melaknat orang yang minum arak. Tapi dia tak kata A bin C engkau laknatullah alaih, tak boleh. Walaupun ada perbincangan di kalangan sarjana, tapi sepatutnya jangan. Sebab pernah sahabat melaknat orang yang minum arak pada zaman Nabi. Banyak kali Umar hidup minum arak, Nabi kata mereka kata Allah mal'inhu, ya Allah laknatkan dia. Nabi kata la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasul. Jangan laknat dia, dia sayang Allah dan Rasul. Padahal ada hadis kata Allah laknat peminum arak. Sebab peminum arak secara umumnya dilaknat, tapi individu tu kita tak tahu. Mungkin ada orang yang jahil, mungkin ada orang yang niat nak bertaubat, mungkin ada orang yang terulang. Macam itulah juga pemaksiat-pemaksiat ni. Kita kata dia salah, dia berdosa, jangan kita panjang sangat. Tuhan laknat, kau confirm masuk neraka, tak masuk syurga selama-lamanya. Ulasan-ulasan macam ni, kita orang mengaji ni jangan buat. Kadang-kadang hak buat tu pun, dia pun bukan mengaji sangat pun, tapi syok kan, duduk di rumah dia menaip, siapa tak tahu. So kita jangan ulas pada siapa-siapa saja macam tu. Yang berikutnya ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dosa ni, kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan ni, seperti mana yang dia buat dan kesalahan, kita tidak tahu penyudahnya. Penyudahnya kita tak tahu. Tapi apabila kita tengok, kita tak suka apa yang dia buat. Tapi kita juga suka kalau dia kembali kepada jalan yang benar. Sebab dia ada pengaruh. Kita tak mau pengaruh dia tu pergi kat orang lain. Kita mau dia kembali pada jalan yang benar. Ada orang yang telah buat dosa yang lebih besar daripada yang dia buat, akhirnya kembali pada agama. Ada tak? Abu Sufyan buat dosa lagi besar, perang dengan Nabi, tapi pernah balik pada agama. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, pernah buat. So tak mustahil orang yang jahat macam mana pun dia balik pada agama. Ada orang kata tu buat dosa di Mekah, ni lain, dia buat dosa di Mekah, Abu Jahal duduk Mekah. Anak dia Ikrimah dah duduk Mekah, Abu Sufyan duduk Mekah. Buat dosa kan sikit sampai menyebabkan apa? Matinya para sahabat Nabi, seksa para sahabat. Allah Azza wa Jal, dia akhirnya dia mengampunkan siapa kehendaki, dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Seterusnya tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda macam ni, macam saya kata tadi, orang ni ada produk-produk dia ni, dia jual produk ni, dengan dia jadikan kita semua sibuk nak cakap tentang dia. Kita semua duk bincang tentang dia. Satu lagi yang saya nak sebut ialah, kita tak boleh hipokrit. Di Malaysia ni, ramai ke korang, banyak tak pondan lah saya sebut.
saudara tidak, saudari tidak ni, saudarai ni, ramai tak? Ha? Ha? Saya bukan hina mereka di atas ujian Tuhan daripada perasaan mereka. Tapi ramai lelaki yang dia cuba jadi perempuan kerana dia terikut-ikut dengan keadaan itu. Kadang-kadang mereka jadi itu kerana kita indirectly encouraging, menggalakkan mereka. Mereka ada lawak cara pondan lah, lawak tangan lembut lah, kita yang duk gelak. Masuk dalam drama lah, masuk dalam filem lah, buat lawak lah, maharaja lawak lah, maharani lawak ke apa. Jadi semua benda ni kita okey. Mai-mai sekali kita buat terkejut. Laki pakai perempuan, duk bersolek, kita okey. Kita enjoy. Kalau ada pula duk buat cakap lembut-lembut, kita biar. Kemudian akhirnya jadi apa yang jadi. So kita tidak jujur pada diri kita. Kalau kita betul-betul nak, kita mesti tengok je, kita mesti bantah benda ni. Tak boleh buat macam tu. Nabi larang. Al-mutasyabbihina bin nisa', lelaki yang menyerupai wanita. Allah jadi dia lelaki elok dah. Sebab tu agama, macam saya kata, dia suruh kita lelaki, jadi lelaki. Ni yang pertama yang pencin semua dah tak kerja, simpan janggut. Lelaki dah janggut. Tak apalah anak besar-besar dah. Tu saya kata kalau anak kecil-kecil, malam-malam dia tidur lampu padam, dia pegang muka mak ke muka ayah, dia tak tahu. Pasal dua-dua tak ada janggut. Sebab tu agama, lelaki jalan cara lelaki, cakap cara lelaki, berwatak secara lelaki, renungan dia lelaki, marah dia marah lelaki. Seorang perempuan dia tak ada marah, suami aku lah, dia orang lelaki. Tapi taklah tampak bini tentu kalu. Tapi lelaki lah, ketegasan lelaki, cengih orang lelaki. Kalau lelaki tengok lipas terkejut, tengok cicak takut, lelaki apa? Jangan hidupkan budaya tu dalam masyarakat kita. Dia kena hidup, lelaki hidup sebagai, dan wanita hidup dengan kesantunan sebagai wanita. Cara berjalannya wanita, cara pakaiannya wanita, bahasanya wanita. Gender yang ketiga ni tak pakai. Ini ada satu penulis Syiah tulis ni. Dia dok kata Imam Khomeini bagi dalam Syiah toleransi. Itu Syiah memang benda pelik-pelik kan dia. Sunni tidak demikian. Sunni hidup dengan kewarasan kalau betul-betul mengikut ajaran Sunni yang tulen. Jadi kita pun dalam kehidupan macam tu juga. Tengok anak kita kecil-kecil lelaki duk pergi pakai gincu, jangan duk gelak. Tak boleh. Jangan hidupkan benda tu. Mai kot dalam kampung siapa duk buat tangan lembek macam sotong duk main sembang, kita duk gelak dah. Kita kata jadi orang lelaki. Jadi orang lelaki. Hidup dengan lelaki. Boleh pun ada tesis yang dibuat. Kerana sebahagian besar daripada apa yang berlaku ni psikologi. Cerita hormon tak hormon ni kadang-kadang mereka itu yang develop themselves dengan mereka itu consuming, mengambil hormon tertentu yang mereka makan dan ataupun dengan cara-cara yang lain. Itu yang buah dada naik dan seumpamanya. Dan hukum hakam ini ada. Saya tidak tahu dia transgender ke apa, saya bukan cakap spesifik tentang dia, tapi kalian nak tengok kalau satu orang tu dia makan benda tu, kemudian buah dada dia besar, dia lelaki, dia patutnya tak usah pergi Mekah lagi lah. Sehari bila dia pakai ihram, dia dengan buah dada ada, memang orang takut. Bukan orang takut, orang terkejut. Orang tak nampak pula Hajarul Aswad tu. So dia dah macam dengan perempuan, pakai pula ihram. Jadi itu pun nak diambil banyak isu-isu yang, sebab tu saya ramai orang ulas macam-macam. Orang kata tak tegas, saya ulas. Come on, benda ni ada banyak isu PK, isu yang macam-macam. Tapi kita tak bolehlah jadikan macam satu orang punya cerita ni semua kita tak bincang dah. Cerita penyelewengan, cerita karut marut, cerita apa, semua hak masyarakat ni tak ada. Duk cerita satu mamat ni
telah pakai telekung pergi Mekah. Habis satu dunia. Lain 2-3 hari ni tak ada. Nak cerita pasal dia saya. Lain-lain kali cerita pergi cerita mai, kesimpulan kita nampak macam lawa juga. Yang tu dia bawa keluar mai. Kan? Adakah satu pasal? So bolehlah setakat kita nak bantah ringan-ringan ataupun ni, tak payahlah bagi masa banyak sangat. Don't waste our time untuk benda-benda yang macam ni. Ini satu free promotion untuk produk dia. Bagi saya lah, saya tak tahulah dia niat apa, kan, produk dia. Sebenarnya kalau saya macam ni, dia pergi ke Mekah pada saya okey, bagus. Tapi kalau betul-betul nak buat umrah, mak dan ayah dia pun pergi, saya pun tak tahu, saya tak kenal mereka. Tapi if we put ourselves in the shoes, duduk diri kita dalam kasut mereka, ibu bapa dia pun saya rasa bukanlah semua ibu bapa tentu tak mau macam tu. Mungkin niat dia bawa dia pergi Mekah ke apa, mungkin niat dia nak baik. Lepas pada tu kawan ni pergi sana, dia tenggelam punca ke apa, pergi buat yang tu pula. Lepas tu seluruh Malaysia duk cakap benda tu, so kita drag isu ni panjang. Kita bantah dia dan bantahan dah cukup, semua orang semua kata salah, tidak ada orang yang pergi kata betul. Yang kata betul sikit pun tu satu mamat Syiah hak tulis dalam Malaysia kini tu, dia tu duk pergi support. Tapi Syiah ni tak usah kira lah apa yang dia tak support, kan. So yang lain semua orang kata salah. Cuma bagaimana kita nak berurusan dalam hal ini, dengan urusan. So tak usah kisahlah, sejak ni dia tak main jadi imam kawasan kita lah. Cuma kita ulas lah, dah tanya, terima kasih lah, baguslah kita prihatin, tapi kita tak payahlah banyak sangat. Esok lepas dia main pula seorang lagi pula, yang lain pula dia kata tengok bagus dia ambil gambar sana, aku siapa tak peduli tu, dia kawan ni pula pergi ambil gambar tangkap bawah pula, ulas lagi kita 2 minggu pula. So ya, kita berpada-pada dalam hal ni. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan lagi? Tak apa, malam ni kita bagi lah. Saya nak pergi malam puisi ni. Tak apa, duduk situ tak apa. Assalam. Sulaiman bin Abdul Malik, soalan dia macam mana kita nak dapat rahmat Allah. Ya, kita semua cari rahmat Allah. Saya pun cari rahmat, Tuan Haji pun cari, semua cari rahmat Allah. Sulaiman bin Abdul Malik, dia pernah bertanya kepada tabi'i jalil, tabi'i besar, Saleh, Salamah bin Dinar. Bila dia panggil Salamah bin Dinar untuk hadir, untuk bagi nasihat, dan Salamah bin Dinar bagi nasihat kepada dia, sehingga dia menangis. Sehingga dia tanya satu soalan kepada Salamah bin Dinar. Disebabkan Salamah bin Dinar kata, bagaimana hukuman Allah pada orang yang engkar bila balik. Fa aina rahmatullah, di mana rahmat Allah? Kata Salamah bin Dinar, dia quote, dia kata, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, macam Quran kata, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Siapa saja yang suka berbuat baik, rahmat Allah dekat. Sebab itu orang yang suka bersedekah, rahmat Allah dekat. Orang yang suka tolong orang dengan niat mencari rahmat Allah dekat. Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, rahmat Allah dekat. Untuk solat bersendirian sesuatu yang bagus, memang dituntut pada kita. Tapi untuk sacrifice diri kita dan masa kita berbuat baik kepada orang lain bukanlah mudah. Sebab itu bila kita tolong orang, rahmat Allah dekat. Sebab itu bila kita sedekah, hati kita baik. Kalau kita sedekah dengan ikhlas, tengok orang miskin, kita sedekah ikhlas, hati kita jadi baik. Dengan sendirinya jantung kita jadi baik. Kita rasa kebaikan itu dalam diri kita. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, tanpa sebab, kemudian kita doa pada Allah, masa itu mudah-mudahan mustajab doa, kerana kita dekat dengan Allah. Sebab itu apabila kita buat sesuatu yang baik, kita minta doa kepada Allah. Karena apabila kita buat baik, rahmatullah qaribun minal muhsinin, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.